Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah terjemah Al-Quranul Karim. Istilah terjemahan dan tafsiran Al-Quranul Karim. Semua tajuk istilah yang kita tulis ini semua dalam bahasa Melayu. Sebaik-baiknya kita muzakarah sesama kita terlebih dahulu. Kemudian kita dengar penjelasan dalam kuliah. Cara tadi lebih mudah difahami berbanding dengan inilah kali pertama kita dengar istilah dalam kuliah. Maknanya kita terlebih dahulu baca sendiri dan muzakarah sesama kita. Karena ramai di antara kita ni yang sudah melalui pengajian daurah berkali-kali. Mereka sudah boleh menguasai sebahagian besar daripada istilah. Kita baca tengok ada 16 istilah yang perlu difahami sebelum menterjemah dan mentafsirkan Al-Quran. Yakni sebelum pengajian terjemahan dan tafsir Al-Quran. Dia ada 114 surah dalam Al-Quran. Ada surah panjang, ada surah pendek. 16 istilah. Adakah wujud ataupun didapati dalam semua surah atau macam mana? 16 istilah ini akan duduk pada surah-surah yang ada dalam Al-Quran yang 114 itu. Adakah ke-16 ini ada pada setiap surah atau macam mana? Walaupun istilah ada 16, tapi tidak semestinya ke-16 ini ada pada setiap surah. Tak semesti. Lebih-lebih lagi surah itu surah pendek. Ada 3 ayat. Ada 3 surah yang ada 3 ayat. Jadi 3 ayat, 16 istilah. Akan ada dalamnya? Tidak. Tapi dalam 16 ini, 1 atau 2 atau lebih akan ada dalam semua surah. Daripada 16 istilah ini, 1 atau 2 atau lebih akan ada pada setiap surah. Walaupun surah itu surah pendek. Daripada 16 ini akan adalah 1, 2 atau lebih dalam surah itu. Pendek macam mana surah itu pun kita akan dapati dia mengandungi istilah-istilah yang kita akan pelajari. Cuma surah Al-Baqarah yang panjang itu. Dalam surah Al-Baqarah kita akan dapati hampir keseluruhan istilah ini ada padanya. Ada di dalamnya. Ke-16 istilah yang kita akan baca, kita akan dapati secara hampir keseluruhan ada dalam surah Al-Baqarah. Jadi untuk tatbik dengan makna istilah dengan surah. Kita nak fahami dia kedudukan istilah di dalam surah, kita terpaksa kena tengok surah Al-Baqarah. Dalamnya hampir keseluruhan surah ini kita akan dapati ke-16 istilah ni ada padanya, ada di dalamnya. Dalam 16 istilah ini, 1-2 istilah yang wajib kita fahami dengan sungguh-sungguh. Kena fahami sungguh-sungguh dia. Pertama, dakwah surah. Kedua, istilah yang kedua, dalil. Dakwah surah atau maksud yang sangat penting dalam surah itu. Yang kedua dalilnya.
Dua ni adalah di antara yang paling penting bagi ke semua istilah. Daripada kalangan semua istilah, dua tu sangat penting. Maksud surah ataupun dakwah surah, yang keduanya dalil. Jadi malam ni kita tengok pada dua surah ini, dua istilah ni dulu. Manakala istilah-istilah lain sebagai pelengkap bagi dua istilah itu. Jadi kita tulis bukan setiap surah itu terdapat ke semua istilah. Cuma wajib bagi setiap surah mengandungi salah satu daripada istilah tersebut. Sekurang-kurangnya terdapat istilah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dia panggil dakwah dan maksud surah. Istilah yang kedua dalil bagi dakwah itu. Oleh itu kefahaman pelajar peserta daurah ini bergantung kepada sejauh mana kefahaman mereka tentang istilah-istilah ini. Jadi kita kena faham terlebih dahulu istilah-istilah ini. Barulah mudah dia nak memahami kedudukan makna-makna terjemahan-terjemahan yang ada dalam Al-Quran. Maka wajib setiap pelajar menghafal serta memahami. Kita cuba hafal dan cuba faham. 16 itu terdiri pada pertama dakwah surah atau maksud terpenting bagi surah. Sebahagian daripada dakwah surah dia panggil tanwirud dakwah. Tanwirud dakwah cabang bagi dakwah surah, iaitu penjelasan tambahan bagi dakwah. Istilah yang kedua dalil. Dalil bagi dakwah. Dalil apa? Dalil bagi dakwah. Contohnya kita kata dakwah hari ini siang. Hari ini siang. Dalilnya matahari ada. Sekarang ini malam. Dalilnya bulan ada. Jadi bulan dalil bagi malam, matahari dalil bagi siang. Jadi satu orang mendakwa kata sudah malam. Dalilnya ada bulan. Sudah siang. Dalilnya ada matahari. Jadi dalil diguna untuk mensabitkan dakwah. Mensabitkan dakwah. Jadi dalil dalam istilah pengajian tafsir, dalil untuk mensabitkan dakwah. Jangan keliru dengan dalil yang ada dalam kitab fiqh. Jangan keliru dengan dalil yang ada dalam kitab-kitab lain. Dalil yang kita maksudkan di sini, dalil bagi daurah tafsir kita, istilah kita. Jadi dalil di sini adalah bagi mensabitkan dakwah. Contohnya dakwah adanya kiamat. Dalilnya kudrat Allah boleh menciptakan manusia dengan kudrat yang sempurna. Dengan sebab Allah berkuasa menciptakan manusia dengan kudrat yang sempurna, itu sebagai dalil Allah yang berkuasa itu juga menghidupkan semula. Dan adanya akhirat. Di manakah dalil Rasulullah? Sahabat Al-Quran. Dalil Rasul adalah sebagai Rasul, Al-Quran yang dibaca. Al-Quran ini apabila dia daripada Allah, maknanya yang dibaca oleh siapa? Oleh Rasulullah. Dia yang dipilih. Jadi Al-Quran merupakan dalil kepada Rasulullah SAW. Dan dalil yang kedua yang ada dalam Al-Quran, Rasulullah itu dalilnya sahabat. Dalilnya adalah sahabat. Jadi sahabat Rasulullah adalah dalil. Kebenaran Rasul itu adalah Rasul. Maknanya perubahan yang berlaku kepada sahabat daripada satu golongan yang jauh daripada agama, maka dia telah menjadi golongan yang beragama. Dan dia merupakan satu dalil Rasul
adalah Rasul. Karena penyebab bagi perubahan sahabat daripada tidak beragama kepada agama, yang semua ini berfaksi kepada menjadi pengikut Rasulullah. Jadi dia sebagai dalil. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan seterusnya hingga akhir, merupakan dalil-dalil. Jadi dalil dalam istilah kita adalah sesuatu bagi mensabitkan dakwah. Istilah yang ketiga, takhwif ukhrawi. Istilah yang keempat, takhwif duniawi. Istilah yang kelima, tabsyir ukhrawi. Istilah yang keenam, tabsyir duniawi. Istilah yang ketujuh, syikayah, syakwa atau tasjil. Satu kalimah yang kita jumpa dalam tafsir, dia sebut dengan nama tasjil. Tasjil. Ini suatu laporan yang direportkan oleh Allah Ta'ala mengenai umat dahulu. Syikayah, syakwa, tasjil. Yang ke-8, zajrun. Yang ke-9, tasliyah. Tasliyatun, tasliyah. Yang ke-10, umur muslihah. Yang ke-11, umur munazzimah. Umur muslihah boleh dinamakan juga dengan ibadat, amal ibadat. Umur munazimah boleh dinamakan dengan hubungan hamba dengan hamba. Umur munazimah boleh dinamakan dengan hubungan hamba dengan hamba. Umur muslihah boleh dinamakan dengan ibadat. Umur munazimah boleh dinamakan dengan hubungan hamba dengan hamba. Istilah yang ke-12, idmaj. Idmaj ataupun jumlah mahdhufah. Jumlah mahdhufah. Istilah yang ke-13, idkhal ilahi. Idkhal ilahi. Istilah yang ke-14, i'adah. I'adah. Istilah yang ke-15, khatmul qalbi. Khatmul qalbi. Dan terakhir istilah yang ke-16, rabatul qalbi. Ini saja istilah untuk pengajian kita. Jadi cuba kita hafal dan kita cuba tengok bandingan istilah ini dengan contoh daripada ayat-ayat. InsyaAllah apabila kita boleh kuasai 16 ini dengan contoh-contohnya sekali, untuk pengajian seterusnya akan lebih mudah untuk kita ingat. Keterangan dengan tentang istilah-istilah tersebut, kita ambil pertama, istilah yang pertama, dakwah. Dakwah. Kita mudah bandingkan perkara dakwah dan dalil ini dengan apa yang berlaku dalam mahkamah. Apa yang berlaku dalam mahkamah itulah sebenarnya perkara yang nak kita huraikan di sini. Salah satu kes akan dibawa ke mahkamah dengan bentuk dakwaan. Dan dakwaan itu sama ada akan disabitkan atau akan ditolak berhajat kepada bukti, berhajat kepada dalil. Jadi apabila dakwaan telah dibawa ke mahkamah, maka satu perkara lagi bagi mensabitkan dakwah itu kena ada dalil, kena ada bukti. Apabila cukup bukti dan bukti dikira layak untuk disabitkan dakwah, maka dakwah tadi atau pendakwaan tadi dikira betul dan akan dihukum, akan dibuat keputusan. Sama ada boleh disabitkan dengan dalil ataupun dakwaan tanpa dalil.
atau berdakwaan dengan ada dalil yang daif, yang lemah. Apabila dakwaan dibuat, bawa ke mahkamah, pada masa sesi pendalilan, didapati segala dalil-dalil itu tak kuat. Maka bila tidak kuat dalil, dakwaan tadi dikira tak benar, akan ditolak. Kes akan dibuang, tidak boleh dibicarakan. Akan diputuskan dengan seseorang itu bersalah tidak bersalah. Kurang kerana dalil. Kalau dakwaan ada setengah dalil, akan disabitkan bersalah. Atau dakwaan saja dalil tidak ada, maka akan diputuskan tidak bersalah. Jadi perkara yang berlaku di mahkamah sebenarnya untuk memudahkan kita memahami istilah dalam pengajian tafsir, iaitu dakwah dan dalil. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita semua, agama ni semua ada dalil. Setiap dakwaan Allah dalam Al-Quran, dia sertakan dengan dalil. Contohnya, kita kata Allah mendakwakan diri dia Maha Esa. Oleh kerana dia Maha Esa, maka tidak layak manusia memuja, menyeru, menyembah selain pada dia. Lalu dia perturunkan dalil, satu demi satu, bagi mensabitkan dia Maha Esa. Jadi apabila sabit, maka tidak boleh bagi manusia mengingkarinya. Jika sekiranya mengingkarinya, maka manusia itu berhak dihukum. Itu sebagai contoh. Jadi adanya dakwah dan disertakan dengan dalil. Ada 3 dakwah besar dalam surah ini, dalam Al-Quran. Dakwah tentang Allah Maha Esa, dakwah tentang Muhammad adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah bahawasanya akhirat ada. 3 perkara ini penting. Lalu setiap dakwah-dakwah tadi Allah sertakan dengan dalil. Allah yang Maha Esa itu berhak diseru dan dipuja kerana dalilnya begini. Muhammad adalah Rasul, dalilnya begini. Akhirat ada, walaupun tak berlaku lagi, dalilnya begini. Kalau ketiga-tiga dakwaan ada dalam Al-Quran ini boleh diterima, maka orang Islam. Itulah asas agama Islam. Tapi kalau dakwaan yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran beserta dalil ini tidak diterima, maka orang itu kafir, bukan Islam. Jadi setiap dakwaan Allah sertakan dengan dalil. Allah Maha Esa, tak layak dipuja selain pada dia. Dalilnya begini. Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, namanya Muhammad bin Abdullah. Ajarannya saja yang dikira sah, yang akan dipakai untuk akhir zaman hingga kiamat. Tak terima dia, kafir. Dalilnya begini. Akhirat ada, tidak hanya setakat dunia, tidak sekadar hanya mati, bahkan selepas mati itu lebih. Selepas mati itulah lebih sebenarnya hidup berbanding dengan sekarang. Sekarang ni hidup juga sementara. Selepas pada mati itulah sebenarnya hidup. Lahiyal hayawan, Allah kata. Itulah dia hidup sebenar, hidup hakiki, hidup yang tidak mati. Walaupun tak nampak pada masa ni, Allah Ta'ala sertakan dengan dalil demi dalil untuk memberitahu kepada hamba adanya akhirat. Itulah 3 perkara penting dakwah beserta dalil yang akan dipelajari dalam Al-Quran. Di samping ada dakwah lain dan ada dalil bersamanya. Di samping. Tapi pokoknya 3 perkara tadi. Allah yang Maha Esa, Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman, dan yang ketiganya adanya akhirat dan adanya balasan. Kita tengok daripada apa yang ditulis. Dakwah atau maksud bagi surah, yakni maksud asal surah diturunkan. Mafhum, apa yang boleh difahami bagi dakwah surah atau maksud surah ialah dakwah sesuatu perkara yang paling penting bagi surah tersebut.
Iaitu suatu perkara yang mesti diketahui terlebih dahulu sebelum perkara-perkara lain. Dakwah seumpama biji bagi separuh pokok, manakala akar, batang, dahan, daun dan buah, kesemuanya adalah perkara-perkara yang ada hubungan dengan biji tadi. Jadi dakwah seperti biji. Daripada biji itulah lahirnya batang, daripada biji itunya lahirnya dahan, akan lahirnya ranting, daun, dan lahirnya buah. Asalnya sudah biji. Maka seumpama itulah dakwah apabila berada dalam mana-mana surah. Daripada dakwah itulah perkara-perkara lain terbentuk. Dakwah surah juga dengan kata lain dikenali sebagai tajuk perbahasan, tajuk kajian. Berbanding dengan ayat-ayat lain, dia adalah tajuk perbahasan, dia adalah tajuk kajian. Nanti kita akan tengok tajuk dalam surah ni nak sabitkan Rasul akhir zaman. Tajuk dalam surah ni nak sabitkan Allah yang Maha Esa. Tajuk dalam surah ni nak sabitkan akhirat ada dan adanya pembalasan. Dan ayat-ayat lain pelengkap. Ayat-ayat lain pelengkap. Jadi terlebih dahulu kita kena tengok tajuk dia. Dan kita akan tengok seterusnya dengan ayat-ayat yang kita baca yang ada hubung kait dengan tajuk. Dia sebagai pelengkap. Jadi ayat-ayat lain sama ada sebagai dalil dan bukti, sama ada sebagai dalil dan bukti, ataupun sebagai pelengkap. Ayat-ayat lain, walaupun dia tidak dalil, dia sebagai takhwif, dia sebagai tabsyir, dan sebagainya. Dia takkan lagi daripada 16 istilah itu. Dakwah ini ayat ni. Dalil bagi dakwah, ini ayatnya. Lain-lain pada tu pelengkap. Seperti ayat tabsyir, ayat takhwif, ayat zajrun, ayat tasliyah. Ia pelengkap. Mudah untuk kita kuasai semua. Dakwah surah 3 jenis. Pertama, tauhid, iaitu Allah Maha Esa. Tauhid dengan mana Allah Maha Esa. Allah sendiri itu dakwah dia. Nak sabitkan dia Maha Esa. Allah sudah ada, tidak akan dipertikaikan oleh sesiapa. Allah Maha ada. Allah ada tu tak dipertikaikan. Yang berlaku pertikaian yang menyebabkan manusia ini kafir muslim, tauhid. Allah ada semua. Orang Arab Mekah pun terima Allah ada. Orang Yahudi kata Allah ada. Orang Nasara kata Allah ada. Masalah kita dengan mereka tauhid. Jadi kita ambil tajuk tauhid. Allah yang Maha Esa. Atas tajuk yang Maha Esa itulah perbahasan kita. Allah Maha Kuasa, orang kafir pun terima Allah Maha Kuasa. Tanya siapa-siapa pun. Tapi dalam masa Allah Maha Kuasa, dia puja benda lain juga. Apa arti? Tidak ada arti apa-apa. Allah ada, ya Allah ada. Allah Maha Kuasa, ya Allah Maha Kuasa. Pencipta langit bumi, ya pencipta langit dan bumi. Tapi dia musyrik Mekah. Dia orang kafir Mekah. Hanya sekadar tu dia tak jadi Islam, tak jadi Muslim. Ada satu perkara lagi yang dia perlu terima, iaitu tauhid. Oleh kerana itu dia tajuk besar sekali. Yang kedua, Ar-Risalah. Ar-Risalah sini rukun iman. Yakni Rasulullah. Rukun iman, yakni Rasulullah. Kepercayaan kepada Rasulullah. Orang Yahudi dia terima Allah yang Maha Esa, tapi dia tak terima Rasulullah Muhammad. Dia terima Rasul dia. Jadi hidup pada zaman ini hanya menerima Rasul Nabi Musa dengan tidak menerima Rasul Nabi Muhammad, bukan Islam, kafir. Walaupun dia mentauhidkan Allah, tapi tetap dia dikira kufur kerana tidak menerima Rasulullah akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid pertama iaitu Allah yang Maha Esa, yang kedua Muhammad adalah Rasul Allah. Rukun iman. Termasuk Muhammad Rasulullah, apa yang dibaca oleh Muhammad, iaitu Al-Quran. Benar daripada Allah.
Maknanya Yahudi dan Nasara yang sudah mentauhidkan Allah, ada satu lagi perkara yang dia kena pastikan, dia menerima juga Nabi akhir zaman dan menerima juga Al-Quran, kitab yang terakhir. Barulah Muslim. Kalau tidak, ada kitab, ada Nabi, tetap kafir. Kerana tidak menepati tuntutan wahyu akhir zaman. Dia sepatutnya, orang beriman ni, sepatutnya dia kena menerima semua Nabi. Bukan pilih-pilih. Hatta kita hari ini pun, kita menerima semua Nabi. Sebagai Nabi Allah. Cuma ikut saja Nabi Muhammad. Sebab zaman kita. Dia zaman dulu, dia beriman dengan semua Nabi. Nabi dia, kan Nabi sebelum dia, kan Nabi akhir zaman, dia sudah beriman. Tapi oleh kerana Nabi akhir zaman masih tidak ada, dia ikut Nabi Musa. Oleh kerana Nabi akhir zaman masih tidak ada, dia ikut Nabi Isa. Tapi dia sudah terima. Akhir zaman ada satu orang Nabi lagi, namanya Muhammad. Yang ada dalam kitab mereka. Dia sudah terima. Kalau tak menerima mana-mana Nabi dan Rasul, rukun iman dia tak jadi. Hari ini kita juga orang Islam, kalau hanya menerima Nabi akhir zaman, menolak Nabi Musa, menolak Nabi Isa, kufur. Kerana beriman dengan Rasul adalah rukun iman. Kepercayaan. Kita menerima semua Nabi Rasul Allah. Tapi kita akan ikut zaman kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah untuk wirid sembahyang, selepas pada sembahyang, dia ada baca Amanar Rasul. Bangun tidur, sebelum tidur, dia ada baca Amanar Rasul. Nak mengingatkan kembali rukun iman. Nabi kita Muhammad SAW baginda sendiri beriman dengan semua Rasul. Nabi kita Muhammad, bukan saja umatnya, Nabi kita SAW, dia beriman dengan semua Rasul. Dia percaya Nabi Musa, dia percaya Nabi Isa dan Nabi-Nabi lain. Dan dia percaya dia sendiri Nabi. Nabi Muhammad SAW, dia sendiri percaya dia adalah Nabi. Mana menerima semua tu. Tak kira siapa. Jadi amanah Rasul adalah merupakan ayat teras tentang akidah ar-risalah. Tentang akidah ar-risalah. Ayat kursi adalah teras tentang akidah tauhid. Amanah Rasul adalah teras tentang akidah ar-risalah. Jadi dakwah Rasul akhir zaman adalah Rasul Allah, pilihan Allah. Kena ikut dia, wajib beriman dan percaya kepadanya dan percaya kepada semua ajaran yang dibawa olehnya. Yang ada dalam kitab Al-Quran, yang dijelaskan oleh Nabi melalui sabdaan dan melalui sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh para sahabat baginda. Ilmu ni tajuk risalah, kerusulan. Berarti ada manusia menerima tauhid, tapi dalam masa yang sama dia menolak Rasul. Lepas tu kalimah syahadah dia tidak hanya sebelah, kedua belah. Asyhadu an la ilaha illallah bukan berpada dengan tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa dua syahadah dia tidak Muslim. Jadi syahadah kedua itulah ar-risalah, kerusulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istilah dakwah yang ketiga, al-akhirah. Negara selepas pada mati. Alam selepas pada mati. Itu alam akhirat. Berbanding dengan dunia, awal, akhirat adalah selepasnya. Jadi mempercayai adanya akhirat dan adanya balasan, juga rukun iman. Jadi ketiga-tiga dakwah ini, semua rukun iman. Sebab itulah rata-rata surah Makkiyah, surah yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, berkisah kepada rukun iman. Mentauhidkan Allah, menerima Rasulullah sebagai Rasul akhir zaman, menerima wahyu Al-Quran dan menerima adanya balasan di akhirat. Berkisah dengan 4 perkara inilah. Cuma Al-Quran dengan Nabi kita letak sekali. Terima Nabi, terima Al-Quran. Terima Al-Quran, terima Nabi.
Sebab itulah mereka menuduh Nabi ahli sihir, mereka menuduh Al-Quran sihir. Mereka menuduh Nabi ahli syair, dan mereka menuduh Al-Quran syair. Dia tuduhan dua-dua serentak. Jadi Allah menafikan. Dia bukan ahli sihir, dia bukan penyair, dia adalah Nabi yang dipilih di kalangan manusia, yang terpilih, yang terbaik. Dan apa yang dibaca itu bukan sihir, bukan syair, dia adalah kalamullah. Jadi duduk sekali. Jadi 4 perkara ni adalah merupakan dakwah dalam surah-surah Makkiyah. Sehingga apabila hijrah, wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala selepas hijrah yang kita panggil ayat-ayat Madaniyah atau surah-surah Madaniyah, tetap memberi beritahu perkara yang sama. Tauhid, risalah dan akhirat, cuma ditambah dengan syariat. Ditambah dengan syariat. Cara hidup, cara beribadat, cara bermuamalah di antara hamba dengan hamba, hingga sempurna. Untuk dapat penjelasan lebih tentang tauhid, terpaksa kita belajar lawan dia. Nak tahu warna putih sungguh-sungguh, kena tengok letak lawan dia tu hitam, maka dapat tahulah putih. Wa bi dhiddiha tatabayyanu al-ashya'u, dalam syair Al-Mutanabbi dia buat satu bentuk, dan syair dia ini dikira suatu pepatah yang dikira dipakai. Ini wa bi dhiddiha tatabayyanu al-ashya'u, dengan lawan kita dapat tahu dengan jelas sesuatu itu. Dengan lawan kita dapat tahu jelas sesuatu. Jadi lawan bagi tauhid syirik. Dan kedua-dua ni Allah beritahu dalam Al-Quran. Beratus kali syirik Allah beritahu. Lafaz syirik beratus kali Allah beritahu. Sebab dia merupakan lawan bagi tauhid. Lawan bagi siang, malam. Dengan dua tu kita dapat bezakan. Ini siang sebab dia tidak malam. Ini malam kerana dia tidak siang. Jadi nak mengetahui betul-betul tauhid, kena belajar juga syirik. Dan semua ini Allah beritahu dalam Al-Quran berkali-kali. Berarti kalau tidak boleh membezakan syirik, bermakna tauhid kita tidak mantap. Tak mantap. Jadi perkara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, apabila kita dapat mempelajarinya secara keseluruhan, insya-Allah tajuk ni mantap. Tajuk ni akan jadi kukuh. Dan kita jadikan sebagai pedoman kita untuk kita jumpa Allah. Marilah kitab mana sekalipun, marilah cakapan siapa sekalipun, neraca wahyu Al-Quran yang kita mengaji inilah sebagai pembeda. Kenapa syirik? Kerana Allah beritahu dalam Al-Quran gini. Jadi seperti ini, jadi syirik. Kerana ayat beritahu gini, jadi seperti ini, jadi syirik. Bukan kerana akal kita, tidak. Kerana Allah beritahu. Kerana Allah Ta'ala beritahu melalui ayat-ayat dia. Dan ayat-ayat ini, zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, hingga hari ini, hingga bila-bila, inilah dalil kita. Walaupun berubah manusia apa sekalipun perubahan, tapi dalil tetap sama. Seolah-olah kita berjalan menuju Allah di atas satu landasan yang sama, dilalui oleh suatu kereta api yang sama. Lari pada landasan ini, kita ke tempat lain. Kita tak boleh lari pada landasan ini. Duduk gawak mana tak apa. Second class ke, tak kelas ke, tak ada kelas ke, tak apa. Tapi mesti dia ada landasan. Sebab akhirnya dia akan pergi kepada yang dituju. Dia akan sampai. Seumpama itu contoh dia. Seumpama itu. Jadi, tauhid mesti seperti mana wahyu yang Allah Ta'ala beritahu pada kita. Begitu juga untuk mengetahui risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka lawan dianya bidah. Yang direka-reka sebagai saingan kepada Nabi Muhammad. Ini yang Nabi ajar memang daripada riwayat yang sahih.
Riwayat yang sahih tak boleh dipertikaikan, dia sahih. Jelas. Nak beramal pun mudah. Nak mengajar pun mudah. Tidak ada gundah kerana tidak ada kebimbangan sebab dia sahih. Kita boleh fahami dengan baik. Mengikut naluri. Sebab perkara agama adalah naluri. Perkara fitrah manusia. Lawan dia, bid'ah. Bid'ah ni perkara baru. Dalil tidak ada, bukti tidak ada. Direka-rekakan. Direka-rekakan. Tidak dibawa oleh Nabi. Dan tidak dibawa oleh sahabat Nabi. Yang kedua-duanya orang dijamin syurga. Walaupun dibawa oleh sesiapa yang lain yang tidak ada jaminan. Kita tak peduli. Kita pentingnya Nabi dan para sahabat. Yang mereka ini adalah golongan yang dijamin syurga. Jadi Muhammad SAW berarti apa saja yang dibawa oleh baginda, yang diajar oleh baginda daripada riwayat yang sahih. Lawan dia beda. Jangan keliru, jangan ada satu kesamaran. Perkara yang tidak sabit daripada Nabi dan para sahabat, dia mungkin sesuatu yang perlu dipertikaikan. Lebih-lebih lagi tajuk ibadat. Lebih-lebih lagi tajuk ibadat. Tajuk lain pada ibadat, di sana ada perbahasan yang panjang lebar. Masuk dalam bab ijtihad, masuk dalam bab qiyas. Dan semua sudah ditulis dalam kitab Mu'tabar. Tak ada masalah. Perkara-perkara semua ni sudah ditulis dalam kitab Mu'tabar. Ada dalam kitab Mu'tabar, adalah dia. Sabitlah dia. Perkara itu memang ada. Atau perkara itu dia panggil agama. Tidak ada dalam kitab Mu'tabar, boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan. Jadi daripada tajuk risalah inilah kemantapan di segi akidah tentang Muhammad Rasulullah SAW. Kita kena ingat, ini perkara yang dikira sebagai ilmu asas. Ilmu asas ni adalah seperti mana sediakan payung sebelum hujan. Bukan masa hujan baru nak cari payung. Tidak. Ilmu asas ni kita kena pelajari sebelum balik. Setelah balik. Sebelum kita menghadap Allah. Sebab kita nak guna sentiasa dia. Antibody rohani kita ni semua ni. Ilmu-ilmu ini adalah antibody rohani kita yang kita akan guna ni sentiasa untuk menolak penyakit. Kalau daif antibody rohani kita, mari penyakit kecil pun kena. Lebih-lebih lagi penyakit besar. Jadi, di atas maksud Rasulullah yang kita akan pelajari sebagai dakwah, maka lawan dia bid'ah juga kita akan mudah memahaminya. Dan semua ini tidak payah. Bagi orang belajar, dia tidak payah. Bagi orang tak belajar, perkara mudah pun jadi payah. Perkara yang kita pelajari, dia tak akan jadi payah. Dia mudah. Semua ini adalah perkara yang mudah difahami. Dakwah yang ketiga, akhirat. Hidup selepas mati, hidup yang sebenar. Hidup hakiki. Tempat kekal abadi. Di syurga. Dan lawan dia, neraka. Semua ini diberitahu oleh Allah yang Maha Esa. Yang Maha Kuasa. Yang mengetahui segala-galanya. Lawan dia dunia. Sementara. Lawan dia, lawan daripada akhirat, dunia. Jadi kita belajar wahyu untuk memantapkan akhirat. Sebab ia merupakan rukun iman. Dengan sendiri apabila mantapnya akhirat, kukuhnya pegangan kita tentang akhirat, melalui ayat-ayat yang kita pelajari, dengan sendiri kita nampak bahawasanya dunia ini betul-betul dia adalah tempat cobaan. Dia tempat peperiksaan. Dia betul-betul tempat ujian. Dia bukan dalamnya jaminan kebahagiaan. Bukan balasan. Apabila bukan balasan, bukan tempat jaminan kebahagiaan, di sini segala-gala tidak. Maka barulah manusia itu akan mengikuti syariat agama, mematuhi syariat Allah Ta'ala dengan baik dan lagi mudah. Tapi apabila tajuk akhirat, dakwah penting akhirat ini gelap,
samar, tak jelas, maka manusia akan berkisar kehidupan dia mengenai kehidupan dunia semata-mata. Selepas dia mati gelap. Jadi apa saja tindak tanduk dia berkisar mengenai dunia. Ada hukuman dunia, dia takut. Tidak ada hukuman dunia, dia tidak takut. Ada orang nampak, dia jaga. Orang tak nampak, dia tak jaga. Kalau agama hanya sekadar dunia, dia orang munafik. Dia tidak jelas. Kata-kata dalam Al-Quran apabila Allah sebut tentang orang munafik, Allah beritahu, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Dia hanya tahu tentang kehidupan dunia yang zahir saja. Dan mereka tentang akhirat gelap. Lupa lalai leka. Jadilah manusia Muslim yang munafik. Biasanya begitu Allah Ta'ala akan beritahu. Yang akan bongkar sifat-sifat dalaman melalui ayat-ayat. Jadi akhirat adalah tajuk dakwah, lawan dia dunia. Bukan makna kita mengetahui dunia untuk tinggal. Kita terpaksa tinggal dunia apabila mati. Tapi tidak meninggalkan apa yang Allah Ta'ala adakan dalam dunia, kerana dunia dicipta untuk kita guna. Kita terpaksa duduk di dunia, kita terpaksa guna dunia. Tapi dia sebagai jambatan, tempat ujian. Tidak lebih daripada itu. Segala sampel yang ada di dunia ini adalah sampel tempat asalnya syurga. Janganlah dengan sebab sampel ini kamu telah terperangkap, kamu terlepas syurga. Sebaliknya kamu dihukum dalam azab neraka. Tidak. Dunia adalah suatu bentuk pemberian daripada Allah Ta'ala untuk uji kamu boleh guna mengikut peraturannya. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi apabila kamu dapat ikut peraturan Allah, dunia kamu selamat, kamu dapat kebahagiaan dan kepuasan. Lebih-lebih lagi setelah meninggal dunia ini, kamu akan disambut oleh para malaikat, kamu akan disanjung, dan kamu akan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala dalam syurga wa'assalam. Jadi perkara ini adalah pokok perbahasan dalam tafsir Al-Quran. Jadi 3. Tauhid Allah Maha Esa, Risalah Rasul Akhir Zaman Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiganya akhirat. Dengan begitu pun lebih, tengok ayat, tengok apa ni tulisan. Dengan begitu pun lebih daripada 2/3 Al-Quran mengandungi dakwah-dakwah tauhid. Dalam 3 dakwah ni 2/3 lebih mengandungi dakwah tauhid. Kita mikir setiap surah. Jadi setiap surah ada saja dakwah tauhid. Surah tu berkali-kali diulangi dakwah tauhid. Tapi tidak semestinya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad ataupun akhirat diulangi seperti itu. Berbanding dengan tauhid. Tauhid diulangi berkali-kali, boleh dikatakan hampir 2/3. Dakwah-dakwah dalam Al-Quran berkisar mengenai tauhid. Dengan begitu pun ada lagi dakwah seterusnya, iaitu Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirat. Oleh kerana kesilapan pada akidah tidak mudah dikesan. Sebab dia dah lama, akidah ni dah lama. Siapa pun tak tahu. Anak dengan mak dengan ayah, guru dengan pelajar, murid, tak tahu. Nabi dengan umat pun tak tahu. Depan dia ni munafik atau mukmin tulis. Allah beritahu dalam Al-Quran. La ta'lamuhum. Kamu tak kenal mereka munafik, wahai Muhammad. Kamu ingat macam sahabat, dia munafik. Sebab dalaman dia, aku tahu, kamu tak tahu. Jadi soal akidah tak boleh tengok dengan mata, tak boleh tengok dengan alat. Baik penglihatan, baik pendengaran. Kerana akidah adalah suatu perkara yang tersembunyi dalam hati. Oleh itu, bagi menjelaskan tentangnya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, yakni wahyu Al-Quran, secara langsung bagi tujuan pemahaman tentang akidah tauhid, supaya pegangan manusia betul. Supaya pegangan manusia betul. Lebih-lebih lagi tentang zat dan sifat Allah
dan af'al, tidak tanduk Allah. Termasuk semua perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib. Yang tidak boleh ditengok dengan mata, tak boleh didengar dengan telinga. Dan tak boleh dikhayal kadang-kadang dengan fikiran. Kecuali apa yang Allah sebut dalam wahyu dia, kita boleh nampak. Boleh tasawur, boleh gambarkan begini-begini. Orang yang tak mengaji wahyu, dia khayalkan akhirat dengan cara dia. Lalas sekali dia kata manusia mati pun tu hidup. Kembali jadi itu, jadi ini. Itu khayalan dia. Sebab tidak ada bukti. Akal tak sampai ke sana. Jadi kita, oleh kerana perkara-perkara yang diberitahu oleh Allah sendiri, perkara hal yang akan berlaku selepas mati, tak kira apa saja yang Allah beritahu, kita terima. Kita boleh tasawur, boleh gambarkan suasana yang begini. Walaupun mata kita tak pernah tengok lagi, walaupun tak pernah dengar dengan telinga kita, tapi akal kita boleh terima. Dia perkara gaib. Oleh kerana itu, semua orang kena mengaji Al-Quran. Dia kena dengar sendiri daripada ayat Allah. Supaya dia boleh perbetulkan sendiri akidah dia. Mengambil atau menolak. Betul tu mana macam mana? Macam mana kita kata betul akidah? Yang salah dia tolak. Dia yang tolak. Yang betul dia kena ambil, dia kena terima. Tak nampak. Perkara tidak nampak. Abstrak. Dia kena ambil, dia kena tolak. Apa yang betul dia kena ambil. Wajib ambil. Dan jadikan dia sebagai pegangan. Yang tak betul, yang sudah ada, kena buang. Kena tolak, kena ingkar. Itulah akidah. Itulah pembetulan dia. Tapi melalui dia dengar ayat-ayat Allah. Lainlah kalau kita nampak, kita guna alat X-ray, nampak akidah awak ada 30% tak betul ni. Awak kena bertempat. Lainlah kalau nampak. Akidah dia bukan benda jenis seperti itu. Jadi caranya hanya satu saja. Dengar wahyu. Wahyu lah akan membetulkan akidah manusia. Jadi kalau tak dengar macam mana dia nak betul-betulkan? Dengan inilah saja X-ray akidah seseorang. Orang yang mengajar, dia beritahu kadar dia tahu. Tak menyeluruh. Kadang-kadang dia beritahu tak kena pada akidah kita. Sebab kita benda lain kita faham. Dia duduk nampak benda lain. Kecuali kita dengar daripada awal Al-Quran hingga akhir. Dan tajuk ni semua akidah. Rukun iman. Alhamdulillah. Apabila kita dengar, adalah perkara yang kita tak jelas, kita dapat penjelasan yang lebih. Ada yang kita ragu, kita dapat keyakinan. Seterusnya, segala perkara yang bersangkut dengan keimanan dan keyakinan, kita dapat maklumat yang jelas dengan lengkap lagi sempurna. Adapun tentang cara melaksanakan hukum, sama ada hukum itu jenis ibadat di antara hamba dengan Allah, ataupun jenis adat di antara hamba dengan hamba. Wahyu secara tidak langsung, iaitu hadis Nabi diturunkan. Yang ini diilhamkan kepada Nabi untuk memberitahu kepada umat dia cara melaksanakan ibadat di antara hamba dengan Allah, cara melakukan hubungan resam adat di antara hamba dengan hamba. Itu Nabi akan beritahu. Cara tu boleh. Dan cara-cara ni nampak. Sembahyang tak betul, bergerak banyak sangat ni batal. Budak kecil boleh tegur. Baca Fatihah tak sah. Dengar, kita boleh dengar. Orang betul, bacaan yang boleh menegur orang salah bacaan. Jadi amalan-amalan Nabi Muhammad SAW dipilih menjadi Nabi untuk mengajar amal-amal taat itu. Baik dari segi sembahyang, puasa, zakat, haji, rukun Islam, baik dari segi perkara-perkara lain. Dan ia ada dalam hadis yang kita wajib juga pelajari perkara-perkara yang wajib. Sunat pelajari perkara-perkara yang sunat. Jadi mempelajari keseluruhannya adalah fardu kifayah. Jadi oleh kerana itu, lebih daripada 2/3 hadis Nabawi membicarakan tentang amalan dan perbuatan manusia di antara dia dengan Allah atau di antara dia dengan hamba Allah yang lain. Akhir sekali dalam tajuk dakwah, tanwirud dakwah. Tanwirud dakwah ni dia panggil tambahan. Berbentuk soal jawab. Ayat-ayat ini berkisar dengan dakwah juga, tapi dia berbentuk soal jawab. Kadang-kadang ada dalam beberapa surah, dakwah telah diberitahu. Boleh jadi dengan pemberitahuan ringkas itu tidak memadai. Allah Ta'ala adakan lagi ayat-ayat seterusnya berupa soal jawab.
Jadi ayat jenis soal jawab tentang dakwah kita panggil tanwirud dakwah. Pencerahan. Pencerahan dakwah. Cara nak kenali dia ada soal jawab. Jadi alhamdulillah perkara ini semua sudah ditulis dalam 30 juzuk Al-Quran. Mana dia ayat-ayat tanwirud dakwah. Dijelaskan ini ayat tanwirud dakwah. Dia berbentuk soal jawab ataupun berbentuk penjelasan tambahan. Walaupun tidak berbentuk soal jawab, dia berbentuk penjelasan tambahan sebagai pencerahan bagi dakwah. Pencerahan bagi dakwah. Dan tanwir ini sebenarnya nak beritahu besarnya kedudukan dakwah itu sendiri. Takut hamba tak jelas, takut hamba-hamba tak jelas, Allah Ta'ala adakan ayat-ayat jenis ini, pencerahan tambahan. Supaya apa yang didakwa oleh Allah itu tentang Allah Maha Esa, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman dan Quran adalah kitab akhir zaman, supaya jelas. Jadi adanya tanwir, tambahan ayat-ayat tambahan sebagai pencerahan. Inilah dia kesimpulan apapun atau ringkasan mengenai apa maksud dakwah. Sebenarnya apa yang kita tulis di sini hanya ringkasan dia. Daripada 500 muka surat kita buat berapa muka surat? Dalam bahasa Urdu 500 lebih. Dia ringkas. Tapi insya-Allah ringkas ni pun oleh kerana dia wahyu, dia tak jadi payah sangat. Dan bila kita pelajari ayat-ayat nanti, kita akan ulangi balik satu demi satu supaya lebih nampak, lebih jelas. InsyaAllah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله